Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Rashidis dalam berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 27 Februari. Sebanyak 6 lagi tadika sedidik akan ditambah di negeri ini bagi membolehkan akses kepada pendidikan awal kanak-kanak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penambahan itu adalah untuk meningkatkan akses pendidikan awal selari dengan hasrat kerajaan untuk memberikan peluang pendidikan yang terbaik kepada anak-anak Sarawak. Datuk Seri Fatimah menjelaskan penambahan itu akan dilaksanakan di kawasan yang tiada akses perkhidmatan tersebut yang disediakan oleh agensi seperti KEMAS, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dan juga prasekolah. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Apresiasi Sedidik di Kuching pada Sabtu. Datuk Seri Fatimah memberitahu penambahan tadika berkenaan melibatkan tadika di Debak, di Rumah Seliau Ulu Oya, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Pusat Jagaan Kanak-kanak BDA, tadika di Betong dan Taska Tempat Kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Pada majlis tersebut, beliau turut menyempurnakan majlis perasmian logo baharu sedidik dan menyampai anugerah kepada warga sedidik. Peruntukan RM50 juta untuk penyelenggaraan dan baik pulih rumah ibadat bukan Islam seluruh negara yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan belanjawan 2023 Jumaat lalu diterima baik oleh pemimpin di Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Senodan Lawan berkata, dana itu adalah satu kaedah yang baik dalam membantu rumah-rumah ibadat bukan Islam untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan, baik pulih atau membina baru fasiliti yang diperlukan. Datuk Senodan memberitahu sebelum ini tiada peruntukan khas seperti itu pernah diumumkan dan hanya Kerajaan Sarawak yang melaksanakan dan menyalurkan dana melalui Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain atau UNIFOR. But we do expect from them to, from time to time, as I said, they apply ataupun they write to us and see what are the things that needed for them. I'm sure they might have a lot of maintenance to do, or even some suggestion of new idea that they wanted to build something extra. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan cek bantuan untuk sekolah-sekolah Mubalik Sarawak Roman Katolik Keuskupan Sibu. Sebanyak 23 buah sekolah mubalik dari daerah Sibu, Serike, Mukah dan Kapit menerima cek bantuan dengan keseluruhan berjumlah lebih 2.7 juta ringgit. Dalam pada itu, Datuk Senodan turut berharap kerajaan dapat meneruskan dan meningkatkan jumlah dana untuk membantu sekolah mubalik di Sarawak. Katanya ini kerana dana yang besar diperlukan untuk mempercepatkan kerja penyelenggaraan atau bina baru fasiliti di sekolah-sekolah mubalik di negeri ini. Projek pembinaan jalan Pasi menuju ke Tanjung Manis dijangka siap penghujung tahun 2024. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, setakat ini projek berkenaan 72% siap. Projek ini asalnya disiapkan, dimulakan pecah tanah oleh Yang Amat Berhormat Premier kita pada tahun 2018 dan dijangka siap pada 2022 tahun lepas. Dan oleh kerana COVID, jadi EOT, Extension of Time, melibatkan lebih kurang hampir 2 tahun. Dan insyaAllah ini projek ini akan siap sepenuhnya dalam suku ketiga ataupun hampir hujung tahun 2024. Jelasnya projek yang bernilai RM321 juta itu akan memendekkan tempoh perjalanan kepada 45 minit berbanding 2 jam sebelum ini yang menggunakan laluan dari Jalan Sibu ke Tanjung Manis sekaligus memberi manfaat kepada penduduk sekitar. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri sesi taklimat projek di Jambatan Batang Rajang, Jalan Pasi, Tanjung Manis. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memainkan peranan yang besar dalam membantu mentadbir di peringkat akar umbi bagi memastikan dasar-dasar kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, JKKK juga berperanan dalam membantu pembangunan di kawasan kampung dan luar bandar.
Datuk Len memberitahu pengurusan JKKK yang baik dan teratur akan memberi impak besar kepada rakyat di bawah kawasan jagaan setiap ketua masyarakat selain dapat menjamin kemajuan kampung. Jalannya, seiring dengan kemajuan dunia terutamanya di era digital ini, mereka harus mampu berdaya saing kerana semua maklumat semakin senang untuk diperolehi dan dimanipulasi. Katanya pendekatan dalam melaksanakan pembangunan dahulu dan kini tidak sama, malah turut mengalami perubahan yang cukup ketara dalam semua aspek. Beliau berucap semasa sesi taklimat dan dialog pemimpin bersama Ketua Masyarakat Zon Tanjung Manis di Tanjung Manis pada Sabtu. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang berharap pemimpin di peringkat akar umbi dan agensi kerajaan dapat bekerjasama bagi memastikan semua program pembangunan yang telah dirancang dapat dilaksanakan untuk kemudahan rakyat. Pada majlis itu, seramai 17 orang ketua kaum bagi daerah Tanjung Manis telah menerima sijil pelantikan. Pesta Bubuk Miri mampu menjadi satu tarikan kepada pengunjung luar selain daripada penduduk tempatan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting berkata, pelbagai aktiviti termasuk aktiviti menangkap bubuk atau udang kecil dan produk berasaskan bubuk boleh ditawarkan menerusi pesta tersebut. Datuk Sebastian Ting memberitahu produk hasil daripada bubuk seperti belacan, pes udang, cencaluk, sos udang dan cucur bubuk mempunyai potensi yang tinggi untuk diketengahkan kepada pengunjung. Jelasnya, penganjuran pesta bubuk juga boleh dijadikan satu program tahunan dan dimasukkan dalam kalender pelancongan Bandaraya Miri. Beliau berkata demikian ketika mewakili Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada majlis perasmian Pesta Bubuk Miri 2023 di Kuala Baram, Miri. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk pertandingan memasak berasaskan bubuk, pertandingan mewarna kanak-kanak serta aktiviti cara menangkap bubuk. Pesta Bubuk 2023 adalah kali kedua dianjurkan oleh Majlis Bandaraya Miri dengan kerjasama Persatuan Nelayan Kampung Batu 1 dan beberapa agensi kerajaan. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak memperkenalkan usaha penambahbaikan jangka masa pendek dan jangka panjang bagi perkhidmatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma ETD Hospital Umum Sarawak untuk mengurangkan kesesakan di ETD. Pengarahnya Dr. Oi Chu Hak untuk penambahbaikan jangka pendek yang meliputi usaha memperkasakan kumpulan hospital kluster Sarawak Selatan. Jelas Dr. Uy, ini termasuk pengaturan semula kedudukan pesakit dalam HUS, terutamanya pesakit yang stabil, akan dipindahkan ke dalam kumpulan hospital kluster sama ada di Hospital Bau, Pusat Jantung Sarawak PJS, Hospital Raja Charles Brooke Memorial RCBM, Hospital Serian, Hospital Simunjan dan Hospital Lundu dengan kerjasama dan sokongan daripada pesakit dan ahli keluarga terlibat. Usaha lain katanya penggunaan Pusat Jagaan Harian HUS sebagai ruang sementara bagi rawatan pesakit dalam, penyumbar luaran pesakit ke fasiliti swasta, namun ia masih perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia serta pembinaan Hospital Medan HUS yang dibiayai oleh kerajaan negeri juga akan dapat membantu situasi ini. Menerusi kenyataan media, pengarah itu turut mendedahkan bagi jangka masa panjang pula meliputi pengoperasian Hospital Putrajaya yang merupakan sebuah hospital pakar meja yang berkapasiti 300 katil dan masih dalam pembinaan. Ia dijangka siap pada penghujung tahun 2024 dan mula beroperasi pada tahun 2025 dan dijangka akan berupaya membantu HUS dalam perawatan pesakit. HUS merupakan hospital pakar negeri yang berkapasiti 1,009 katil rasmi dan merupakan lead hospital bagi Hospital Kluster Sarawak Selatan. Manakala hospital non-lead bagi Hospital Kluster Sarawak Selatan ialah PJS, RCBM, Hospital Bau, Hospital Lundu, Hospital Serian, Hospital Simunjan dan Hospital Sentosa. Dalam usaha meningkatkan kesedaran kepentingan dalam menjaga kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Batu menganjurkan program Jelajah Sihat Sarawakku. Program tersebut bermula hari ini hingga 4 Mac di beberapa lokasi di Bintulu.
Menurut Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, program saringan kesihatan ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesedaran serta pengetahuan orang awam terutamanya golongan B40 terhadap kepentingan kesihatan diri. Beliau dalam satu kenyataan berkata pelbagai saringan kesihatan percuma disediakan seperti ujian-ujian darah, kencing, komposisi badan dan indeks jisim tubuh serta pemeriksaan fizikal. Antara lokasi program jelajah tersebut adalah di Dewan Muktamar Kampung Jabai, Dewan Serbaguna Kampung Syakirin Fasa 1, Dewan Serbaguna Persatuan Hokkien Bintulu, Dewan Serbaguna Kampung Syakirin Fasa 3, Pusat Beli Belah The Spring dan Dewan Serbaguna Kampung Syakirin Fasa 2. Orang awam yang berminat untuk menjalani saringan kesihatan tersebut hanya perlu mengemukakan kad pengenalan diri. Penganjuran Limbang Motor Day LMD 1.0 melabuh tirainya semalam. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad berkata, sepanjang 3 hari penganjuran sejak Jumaat yang lalu mendapat sambutan luar jangkaan. Alhamdulillah, kita sebenarnya sangat gembira dan happy disebabkan program ini walaupun program kali pertama kita anjurkan di peringkat daerah Limbang tetapi mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dan berdasarkan rekod yang kita lihat selama bermula daripada hari Jumaat sehingga ke hari ini ribuan orang datang membanjiri Bandar Limbang ini dan berkumpul di lot 777 sehingga program kita tamat pada hari ini dan Alhamdulillah sambutan yang amat memberangsangkan ini dan pastinya program ini akan dijadikan sebagai event tahunan di peringkat perayaan daerah Limbang. Tambah beliau lagi, program sama akan dianjurkan lagi pada penghujung tahun ini. Beliau ditemui pemberita selepas penyampaian hadiah kepada pemenang bagi pertandingan bike show bersempena program LMD 1.0 di Limbang. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.